أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu kembali dalam kuliah maghrib kita setelah kita tidak dapat bersama untuk beberapa sesi. Ya, alhamdulillah malam ni kita diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersua muka, ya. Yang mana Nabi SAW bersabda sebuah hadisnya, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, di antara kesempurnaan, kecantikan Islam seseorang itu, ya, di antara kecantikan Islam seseorang itu, dia meninggalkan apa-apa yang tidak memberi manfaat kepada diri dia sendiri. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Hadis 40 Imam Nawawi, yang mana menunjukkan kepada kita di antara tanda orang itu orang soleh. Orang soleh ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sebab dia banyak beramal, bukan setakat itu saja, tapi disebabkan dalam hidup dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada diri dia sendiri. Ya, apa perkara yang tidak beri manfaat, tuan-tuan? Perkara yang tidak disuruh oleh agama itu perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita. Apa yang disuruh oleh agama itu perkara yang memberi manfaat kepada kita. Tapi apa yang tidak disuruh oleh agama kita itu bukan perkara yang memberi manfaat kepada kita. Ya, sekalipun benda itu benda yang harus, berborak benda yang harus. Ya, tapi kalau mengambil masa yang banyak, berjela-jela kita berboraknya, kadang-kadang boleh bawa kepada haram, kan? Bawa kepada mengumpat, mencaci orang dan sebagainya. Dia boleh membawa kepada tidak beri manfaat kepada kita. Hari ini zaman kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat benda-benda yang tidak beri manfaat kepada kita. Ya, kita pun baru je menyambut anugerah juara lagu ke-30. Betul? Kan? Orang kata Faizal Tahir sepatutnya menang persembahan, betul? Betul ke? Tengok persembahan dia malam tu. Ya, saya tak sempat tengok. Bukan tak tengok, tak sempat tengok persembahan dia. Ya. Jadi wallahu alam. Jadi sekarang zaman kita ni banyak benda-benda yang tidak beri manfaat tu banyak sangat. Tengok TV pun tak ada manfaat, tuan-tuan. Betul tak? Tak ada manfaat tengok TV. Zaman kita ni tak ada manfaat tengok TV. Kita dengar lagu pun tak ada manfaat. Tak ada manfaat juga. Duduk dalam masjid, dalam surau kadang-kadang pun tak ada manfaat. Duduk buat apa? Duduk borak-borak kosong dalam masjid dan surau, tak ada manfaat. Duduk dalam majlis ilmu kadang-kadang pun tak ada manfaat. Tidur. Tak ada manfaat. Contohlah, tuan-tuan. Tapi sebenarnya ada kelebihan juga walaupun tidur. Dapat juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat doa daripada malaikat. Ya. Dia nak tidurlah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disambung kita pada malam ini, insya-Allah kita nak dengar secara ringkas, secara umumnya berkaitan dengan undang-undang Islam hudud. Dan malam ni saya nak masuk tajuk kita berkaitan dengan hudud zina. Undang-undang syariat berkaitan dengan zina, kesalahan zina. Ya. Kita dah sebut tentang kisos kita dah sebut, kisos nyawa dan kisos mencederakan. Malam ni kita tengok sikit tentang zina. Ya, sekat orang kata pengetahuan am untuk kita tentang bagaimana gambaran undang-undang zina ni, tuan-tuan. Pertama sekali kita kena faham tujuan diadakan undang-undang hudud ini. Allah Ta'ala turunkan undang-undang hudud ini ataupun perintahkan kepada kita melaksanakan undang-undang hudud ini. Tujuan dia, tuan-tuan dan puan-puan, nak pelihara 5 perkara yang dipanggil sebagai maqasidus syar'iyyah. Maqasid syar'iyyah. Apa makna maqasid? Matlamat.
matlamat yang dituntut oleh syarak. Ada 5 perkara. Saya rasa tuan-tuan semua pun dah maklum. Yang pertama, tujuan dia Allah Ta'ala perintah kita laksanakan undang-undang hudud ini, pertamanya untuk memelihara apa? Agama. Betul? Memelihara agama. Hudud ni tuan-tuan, undang-undang syariat ini, pertama Allah Ta'ala suruh kita laksanakan, pertama nak pelihara agama kita. Nak bagi tahu kepada kita, kalau kita tak laksanakan undang-undang syariat ini, maksudnya hudud itu, makna agama kita takkan terpelihara. Tak terpelihara. Nak pelihara agama kita mesti ada pelaksanaan undang-undang syariat hudud. Tuan-tuan. Sebab apa? Untuk kita pelihara agama kita daripada terpesong akidah. Daripada akidah terpesong. Sesat tuan-tuan. Yang terbaru ni ajaran apa yang muncul? Pak Ya ke Pak Din? Saya lupa. Yang baru ni ada ajaran baru kan? Dia dulu kerja dia dulu dia jadi perisik ajaran sesat. 30 tahun dia berkhidmat jadi perisik, dia merisik ada ajaran sesat, dia pergilah di kerja kerajaan bagian agama lah tu, dia perisik mantau ajaran sesat. Lah dia sendiri pun sesat tuan-tuan. Dia ada ajaran dia sendiri pun sesat. Dekat mana tu? Negeri Sembilan ke mana? Tak baca surat khabar? Baca internet je semua. Facebook je semua. Tengoklah. Dia 30 tahun dia kerja dengan kerajaan, kerja dia pantau ajaran sesat. Lah dia pun sesat. Subhanallah. Na'udzubillah tuan-tuan. Boleh berlaku macam tu. Apa nama ajaran ni? Saya lupa. Sesat. Tuan-tuan. Ni sebab apa? Sebab apa ajaran sesat ni dia halus sangat. Sebab itu kita ni kalau akidah kita tak mengaji, memang senang kita terpesong. Kena ngaji. Betul-betul. Tidak, memang senang kita kena belit. Betul tak? Betul tidak tuan? Contoh saya tunjuk dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa saya buat ni. Saya buat apa? Buat apa ni? Saya pegang gelas. Betul tak? Saya minum air. Ni perbuatan siapa ni tuan-tuan? Perbuatan saya ke perbuatan Tuhan? Hakikat ni perbuatan saya ke perbuatan Allah? Hakikat ni perbuatan saya ke perbuatan Allah? Sedap. Perbuatan siapa ni tuan-tuan? Siapa nak jawab? Tak boleh jawab. Macam mana ni akidah ni? Ni asas ni. Hakikat dia perbuatan saya ke perbuatan Allah? Siapa nak jawab? Muka berseri-seri semua ni macam tuan guru. Siapa nak jawab ni tuan-tuan? Kena buat daurah sifat 20. Panggil seorang ustaz, ajar sifat 20 pagi sampai tengah hari, dia panggil daurah. Kita nipis-nipis je, so ustaz ajar sifat 20. Perbuatan saya ke perbuatan Allah hakikatnya? Perbuatan saya lah tuan-tuan. Ini dipanggil ikhtiar, usaha tuan-tuan. Usaha itu perbuatan kita. Ini usaha. Saya ambil gelas, saya apa tujuan saya minum? Nak hilangkan dahaga. Tapi belum tentu saya hilang dahaga. Betul? Sebab perbuatan saya tidak memberi bekas. Yang memberi bekas itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Saya hanya boleh ikhtiar. Ikhtiar saya ambil air masuk dalam gelas, saya ambil gelas, saya minum untuk hilang dahaga saya, tapi belum tentu saya hilang dahaga. Saya boleh ikhtiar je. Sebab perbuatan saya tak beri bekas. Yang memberi bekas itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Bekas tu apa? Natijah. Natijah itu dipanggil bekas. Hasil perbuatan itu dipanggil bekas. Hasil perbuatan itu belum tentu saya hilang dahaga. Sebab apa tak hilang dahaga? Sebab bukan saya yang boleh hilangkan dahaga. Perbuatan hilang dahaga itu perbuatan Allah. Kita hanya boleh ikhtiar.
Boleh ikhtiar tapi belum tentu natijah dia kita dah dapat. Orang pergi, tuan-tuan pergi bekerja, tuan-tuan pergi berniaga, ikhtiarlah itu usaha. Tapi tuan-tuan berniaga belum tentu untung, tuan-tuan berniaga belum tentu kaya. Betul? Sebab apa? Sebab perbuatan tuan-tuan tidak memberi bekas. Yang menentukan memberi bekas itu perbuatan Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena usaha. Itu akidah Ahlus Sunnah. Memanglah batin dia semua perbuatan Allah. Itu batin dia. Tapi zahir dia, bila kita hidup di dunia ini, Allah Ta'ala bagi kita usaha dan ikhtiar. Kita tidak seperti Mu'tazilah dan Qadariyah. Mu'tazilah, Qadariyah kata perbuatan manusia dia yang punya, perbuatan manusia memberi bekas. Maksudnya apa yang kita usaha kita dapat, itu perbuatan kita. Macam saya minum tadi, saya minum saya hilang dahaga, itu perbuatan kau minum, kau sebab itu kau hilang dahaga. Itu kata Mu'tazilah, kata Qadariyah. Kita jawab tak betul. Sebab kalau manusia punya perbuatan memberi bekas, kenapa ada orang hari ini, ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang meniaga tapi dia lingkup, tak berjaya, bisnes tapi tak kaya raya, tak jadi. Kalau perbuatan kita memberi bekas, apa yang kita buat mesti jadi. Itu orang kira perbuatan memberi bekas macam Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala buat jadi. Allah Ta'ala buat jadi. Kita tak semesti buat Jabariyah. Jabar ni orang kata apa, ibarat macam lalang, mana tiup itu dia pergi zam. Dia kata semua perbuatan Allah Ta'ala yang punya. Kita tak ada apa-apa usaha, tak ada apa-apa kudrat, tak ada apa-apa perbuatan langsung. Macam tuan-tuan kata dekat saya tadilah, itu perbuatan Tuhan. Tuan-tuan kata bukan perbuatan ustaz, Tuhan yang perbuatan. Tapi orang berzina, orang mencuri, orang merompak, orang membunuh, perbuatan siapa? Betul? Kalau kita kata begitu, bermakna kita tak payah baca, malam ni kita tak payah baca undang-undang syariah ni. Kenapa kita nak jatuhkan hukuman hudud kepada orang yang mencuri, sedangkan bukan dia yang mencuri, Tuhan yang mencuri? Kenapa kita nak jadikan undang-undang kisos, sedangkan bukan dia yang bunuh, Tuhan yang bunuh? Itu dia panggil Jabari. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tengah-tengah. Kita kena faham, Allah Ta'ala bagi kita ikhtiar, usaha. Tapi usaha kita, perbuatan kita tadi tidak memberi bekas. Hasil dia, bekas dia, itu perbuatan Allah. Orang berusaha nak ada anak, malam-malam, tiap malam tala isteri, contoh tuan-tuan, tapi tak dapat anak juga, dia boleh ikhtiar saja. Tapi hasil daripada perbuatan dia ikhtiar itu bukan perbuatan dia, bukan kerja itu, kerja Allah. Tuan-tuan, sebab itu kita kena betul. Sebab itu banyak ajaran sesat sebab ni lah. Dia kata apa? Semua hakikat Allah Ta'ala, hakikatnya semua Allah Ta'ala. Betul, batinnya kita kata begitu. Sebab kita ni manusia macam wayang kulit, kulit. Untuk wayang kulit kan, wayang kulit tu dia benda yang kita gerak, orang tu gerakkan macam itulah kita, hakikat dia. Kita ni macam wayang kulit, digerakkan kita. Cuma beza kita dengan wayang kulit dia tak ada akal, tak ada roh, tak ada nyawa. Tapi kita ada roh, ada akal, adanya nyawa. Itu beza kita. Kita ada ikhtiar. Sebab itu kita ada syurga, ada neraka. Kalaulah semua perbuatan itu Allah Ta'ala tak ada sekutunya kita, maka untuk apa ada syurga? Untuk apa ada neraka? Untuk apa ada syurga, tak ada neraka? Sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan perbuatan kita ini ada bersekutu. Bersekutu. Sekutu apa? Iaitu ikhtiar, usaha sahaja. Usaha. Saya ambil gelas tadi, usahalah ni. Betul?
Itu usaha. Sebab apa usaha? Sebab apa ikhtiar? Sebab saya ada keinginan daripada hati saya menghasilkan usaha tadi, dan saya pun minum, betul? Sebab itulah saya dalam keadaan ini dikira usaha saja, tetapi di sana ada perbuatan yang kita tak usaha tapi terjadi. Contoh, orang tolak tangan kita, terlempang kawan kita. Dia tunjuk sini, ada orang datang tolak tangan kita, terlempang muka dia. Tak sengaja. Bukan kita sengaja nak lempang muka dia. Orang tolak tangan kita, terlempang muka dia. Itu dipanggil perbuatan yang ittirari, bukan ikhtiar. Bukan usaha kita. Sebab itu dalam Islam dia dimaafkan, tak dikenakan hukuman, tak dikenakan dosa. Bukan keinginan kita, bukan usaha kita, tapi itu perbuatan hasil daripada Allah Ta'ala. Terlempang muka, tapi bukan usaha kita, tak ada keinginan kita nak lempang muka dia. Contoh contoh saya nak ambil ni, tiba-tiba Tok Iman tolak tangan saya, terjatuh cawan. Itu bukan ikhtiar saya, itu perbuatan ittirari. Tuan-tuan, jadi kalau ikhtiar itu, kita ada keinginan, kita ada usaha, kita angkat, ada usaha keinginan kita, kita minum. Sebab itulah perbuatan kita yang lahir daripada keinginan kita dipanggil ikhtiar. Sebab itu kita diazab dan diberi pahala. Ini bab akidah, tuan-tuan. Bab akidah ini penting. Kat sini lah orang belit kadang-kadang. Dia belit. Kadang-kadang kenapa kita nak sembahyang, dia kata kenapa nak sembahyang? Hakikatnya semua Allah Ta'ala. Dalam diri kita ni ada Tuhan, dia kata. Wahdatul wujud. Dia kata ada Tuhan. Inilah orang kata apa, akidah kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena betul, kita kena mantap, kita kena faham elok, supaya ini yang disebut oleh para ulama, akidah ni kita nak pakai masa bila paling penting? Masa kita sakaratul maut. Itu yang paling penting. Banyak ulama kata orang yang tak berjaya di akhir usia dia, akhir hidup dia, waktu sakaratul maut, waktu itulah akidah itu dibelit-belitkan oleh syaitan. Tuan-tuan, dibelit-belitkan oleh syaitan. Siapa yang akidah dia semasa dia hidup di dunia ini hanya taklid apa? Ikut orang, tak pernah mengaji, ikut je. Macam tuan-tuan ni lah, bila tanya ni perbuatan siapa, tuan-tuan pun tak tahu nak jawab. Dia panggil akidah taklid, tak mengaji, tak tahu perbuatan ada ittirari, ikhtiari, kan? Kalau kita tanya apa itu suluhu qadim ataupun suluhi qadim, apa suluhi qadim? Tak tahu. Apa tanjizi hadis? Tak tahu. Apa tanjizi qadim? Tak tahu. Apa arad, apa jauhar, apa jisim? Tak tahu. Betul? Jisim apa? Apa jisim? Jirim apa jirim? Jisim apa? Jirim apa? Apa jisim, apa jirim? Apa arad? Arad apa arad? Pun kita tak tahu. Senang je, tuan-tuan. Ni saya tunjukkan tuan-tuan. Saya ambil kertas, tuan-tuan. Ambil tisu saya. Tisu ni apa? Jisim dan jirim. Jisim dan jirim, benda yang kita boleh pegang. Boleh nampak mata ni jisim dia besar, sama je. Jirim dia kecil, tapi benda yang kita boleh nampak, boleh pegang. Apa dia jauhar? Jauhar apa jauhar? Jauhar ni kalau saya koyak-koyakkan tisu ni, saya koyak, dia jadi jauhar. Bila saya cantum balik yang saya koyak-koyak ni, dia jadi balik sekeping tisu, dipanggil jisim. Jauhar itu membentuk jisim. Jauhar membentuk jisim. Macam kertas kita gunting kakak, dia bercerai, dia jadi jauhar. Tapi bila kita gam balik yang kita gunting tu, dia jadi sekeping kertas balik, dia jadi jisim. Jauhar membentuk jisim, membentuk jirim. Arad apa arad? Arad sifat yang ada pada jirim. Apa ada pada sifat ni, pada tisu ni?
lembut, putih, itu dipanggil arad. Sifat yang ada pada jirim ataupun jisim. Sebab itulah bagi saya lah tuan-tuan, kalau orang tanya, sebenarnya mengaji sifat 20 ni perlu untuk kemantapan akidah kita. Kemantapan akidah kita. Bila disebut ilmu, dalam ilmu tauhid disebut Allah Ta'ala tidak berjisim, tidak berjirim, tidak berjauhar, tidak berarad, kita boleh nampak dah. Allah Ta'ala tak ada jisim, tak ada jirim, tak ada jauhar, tak ada arad. Nampak? Macam mana kita boleh bayangkan? Nampak? Boleh nampak tak? Nampak lah. Bila dia kata Allah Ta'ala tidak berjisim, tidak berjauhar, tidak berarad, kita dah nampak dah. Maknanya Allah Ta'ala tak ada jisim macam ni, tidak boleh dipegang, tak boleh dilihat, tidak berjauhar, tidak boleh dipisah-pisahkan, disambung balik, tidak berarad, tidak ada sifat seperti sifat makhluk. Kita boleh nampak. Sebab itu akidah kena mengaji elok-elok, kena faham betul-betul tuan-tuan dan puan. Semua kali berkaitan dengan perbuatan makhluk ini kadang-kadang banyak orang salah faham. Kita ada usaha, ada ikhtiar. Ini yang datang agama, datang orang kata apa, undang-undang ini nak memelihara daripada terpesong akidah kita. Jadi mengaji, saya sebenarnya saya suka. Saya suka. Saya di masjid, saya sentuh sekarang, saya tengok jadual. Saya kata dengan AJK, saya kata kalau boleh saya nak susun balik jadual. Kenapa saya kata? Sebab jadualnya ustaz seminggu sekali, mana nak mengaji kitab, saya kata tak boleh ngaji kitab. Seminggu, sebulan 2 kali kurang-kurang. Mengaji kitab kena susun tu. Ngaji betul-betul, kemudian kena susun sliver dia. Zaman sekarang ni dia banyak daurah ni bagus juga, yang kata insentif, pelajaran insentif. Boleh buat sini ngaji sifat 20 setengah hari saja, untuk kepentingan kita juga akidah ni, untuk kita faham elok-elok sifat 20 itu, supaya kita kenal siapa Tuhan kita, apa itu sifat yang ada pada Allah Ta'ala, bagaimana kita nak mengikut akidah yang betul, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya. Jadi pelihara akidah kita daripada terpesong, terpesong. Ini jangan salah. Jadi yang maklum kita kena faham, memang semua perbuatan itu hakikatnya Allah Ta'ala. Tapi bila kita zahir hidup di dunia ini, kita diberi ikhtiar dan usaha. Manusia ada ikhtiar dan usaha. Jadi ikhtiar dan usaha itulah menyebabkan ada pahala, ada dosa, ada neraka, ada syurga, ada azab dan sebagainya. Itu kita kena faham. Jangan jadi seperti Mu'tazilah ataupun Jabariyah. Jabariyah tu yang paling banyak sekarang, sampai ajaran sesat, sebab mensandarkan semua perbuatan itu Allah Ta'ala yang punya. Allah Ta'ala yang punya kerja. Manusia tak ada kuasa, macam bulu yang berterbangan. Apa yang ditiup angin itulah kita pergi. Itu Jabariyah. Itu ajaran sesat banyak sekarang. Walaupun tak nama Jabariyah, tapi banyak orang terpesong dekat sini, terutama sekali orang yang baca akidah. Dia belajar akidah, dia baca buku. Ini yang terpesong tuan-tuan. Bahaya. Baik. Kemudian jaga agama ini tuan-tuan, nak jaga daripada murtad. Baru-baru ni saya pun mengajar di solat jenazah di masjid kita ni. Jadi bagaimana jenazah orang murtad ni nak tanam kat mana? Jenazah orang murtad. Orang murtad, contoh orang anti hadis. Kita kat Malaysia ni ada golongan anti hadis. Kenal dia tu, nama dia pun kita kenal, orang dia pun kita kenal. Besok orang tu kalau dia meninggal dunia, dia mati, nak tanam dia dekat mana? Orang murtad ni tak boleh tanam dekat kubur orang Islam. Tak boleh, betul? Boleh tanam kubur orang Islam. Tapi kalau kita nak bawa dia pergi kubur orang Cina, orang India, nanti dia kata ayam ini Melayu loh, Melayu mana boleh tanam sini India sama Cina saja. Habis nak tanam kat mana? Ada perkuburan orang murtad kat Malaysia ni? Mana ada perkuburan orang murtad? Saya pun tak tahulah. Saya pun terfikir juga, kalau kok tiba-tiba saya jadi pengurusi Masjid Abu Ubaidah esok, pengurusi kan tahu. Kalau orang datang jumpa, bawa pula mayat jenazah dia nak solat, macam mana tu Tok Imam, nak solat ke tak?
Orang inti hadis bawa main masjid nak solat jenazah dia. Macam mana tu? Kenal dia ni Kasim Selamat. Contohlah, contoh macam mana kita nak buat? Tuan-tuan, bila orang manusia ni mati, orang Islam kita kena buat 4 perkara. Kita kena mandi, kafan, solat, tanam. Orang Islam wajib mandi, kafan, solat, tanam. Orang Islam wajib. Orang kafir dua orang kafir. Kafan, tanam. Wajib orang kafir ni kafan, tanam. Dia bukan kafir harbi lah. Kafir zimmi tu kafan, tanam. Wajib. Mandi boleh tak mandi? Mandi harus. Tapi wajibnya kafan, tanam orang kafir. Tapi orang yang murtad, orang yang zindik dah ajaran sesat tu lah. Sesat. Yang mengaku Tuhan apa semua tu jadi zindik itu. Zindik. Kafir, tuan-tuan. Sesat sampai kafir. Ngaku di Tuhan, ayapin semua tu jadi zindik nama dia tu. Zindik, murtad, kafir harbi. Tak ada apa-apa kewajipan kita buat dekat dia. Tak ada apa-apa. Tanam tak payah, kafan tak payah, mandi tak payah, ke bumi pun tak payah. Boleh bagi anjing makan. Tuan-tuan tak cerita, tuan-tuan buka kitab fiqh, saya tak kata ikut saya. Tuan buka contoh banyaknya, antaranya kitab fiqh Kashifatus Sajah, Safinatun Najah, tuan-tuan boleh tengok. Cuma dia kata lebih aulah kita kebumikan dia kalaulah dibimbangi menyakiti manusia, bau dia tu menyakiti manusia, aulah saja kita ke bumi dia. Takut bau busuk tu menyakiti manusia. Orang murtad, murtad. Jadi aulah kita ke bumi dia, tapi sebenarnya tak ada apa-apa kewajipan. Tapi kalau nak kebumikan dia dekat mana? Kat mana nak ke bumi? Wallahu alam. Kita tunggulah besok. Kita doakan dia dapat hidayah. Tapi kalau tak dapat hidayah besok, kita pun tak tahulah bagaimana pengurusan jenazah dia. Wallahu alam. Ini berat, tuan-tuan ya. Sebab tak boleh lah kita nak kubur kat kuburan Islam tu. Baik, itu tujuan jaga agama. Jaga agama daripada terpesong akidah kita, dan jaga agama daripada kita murtad. Sebab itu orang murtad kita kena suruh dia bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, kita hukum bunuh. Yang keduanya, nak jaga nyawa. Jaga nyawa daripada dibunuh dan daripada dicederakan. Itu tujuan Allah Ta'ala hantar undang-undang hudud ni. Kalau tak ada undang-undang hudud, nyawa tak terpelihara, tubuh anggota badan kita pun tak terpelihara daripada dicederakan. Sebab itu zaman kita ini banyak kes bunuh, banyak sangat pembunuhan. Sebab apa? Sebab tak ada dilaksanakan undang-undang hudud, undang-undang syariat ini, maka tak ada pemeliharaan terhadap perkara tersebut. Tapi orang tak faham. Orang tak faham. Orang tak nampak benda ni. Orang tak nampak. Kadang-kadang orang tu zahir dia nampak cerdik, tapi dia tak cerdik. Betul, kalau kita belajar agama, kita nampak orang tu dia ni nampak macam cerdik, tapi rupa tak cerdik. Allah Ta'ala dah turunkan syariat ini, datangkan undang-undang ni nak bantu manusia, tolong manusia, supaya manusia dapat pelihara kehidupan dia. Tapi manusia tak nak ambil, tak nak terima pertolongan Allah Ta'ala tu, tuan-tuan. Tak nak terima dia. Sebab itu ada cerita tu, ada kisah. Ni kisah teladan je lah, bukan kisah betul. Kisah seorang tuan dengan pembantu dia. Tuan dengan pembantu. Tuan ni dia ada seorang gaji, tuan. Dia ada orang gaji. Tuan ni dia ada orang gaji. Orang gaji dia ni, tuan dia ni orang kaya lah, orang kaya, rumah besar apa semua. Dia ada orang gaji seorang. Orang gaji ni kerja dengan dia lama. Tapi orang gaji ni dungu. Bodoh. Dungu sikit, bodoh. Jadi satu hari jadi kepada orang gaji ni, tuan dia bagi hadiah. Bagi hadiah kat orang gaji dia ni. Ambil hadiah ni, bagi hadiah. Orang gaji ni orang dungu, orang bodoh. Dia tanya balik, nak buat apa hadiah ni tuan? Buat apa bagi saya hadiah? Nak buat apa hadiah ni? Dia tanya balik. Tuan dia pun marah lah. Tuan dia kata apa? Kau besok kau jumpa orang bodoh macam kau bagi hadiah ni kat dia. Tuan dia kata gitu. Tuan-tuan Tuan dia kata kat orang gaji dia lah, besok kau jumpa orang bodoh macam kau bagi hadiah ni dekat dia.
Satu ketiga tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan dia ni nak meninggal, sakit, nazak nak meninggal, tuan dia pun panggil orang gaji dia ni. Tuan dia kata apa kat orang gaji dia? Tuan dia kata, aku ni nak pergi jauh dah. Jauh sangat. Jauh tuan, jauh mana? Jauh sangat, jauh, tak balik-balik dah. Tak balik-balik dah tuan, tak balik-balik dah. Memang tak jumpa kau lagi dah. Dia kata, oh jauh tu tuan-tuan, jauh. Sana ada rumah juga ke tuan? Ada, sana pun ada rumah juga. Ada tempat untuk aku juga kat sana tu nanti. Ya. Oh, tempat tu, rumah tu besar macam rumah tuan juga ke macam ni? Tuan dia kata, tak. Rumah tu nanti sempit. Sempit tuan, sempit. Tuan tak buat besar macam rumah tuan ni? Tak, aku tak buat, aku sibuk, aku lalai, aku tak buat persiapan. Dia kata, ya ke? Ya. Rumah tu tak orang kata tak besar macam ni. Rumah tu bahkan gelap tuan. Tuan tak pasang lampu banyak-banyak macam rumah tuan ni. Tak ada, aku lalai, aku cuai, aku lupa nak buat persiapan. Lampu pun tak ada, gelap gelita. Ya ke tuan? Ya. Oh, bahkan rumah tu pula panas, dia kata. Ya? Sempit, gelap, panas. Tak ada aircon macam rumah tuan ni. Tak ada kipas. Tak ada, aku tak buat persiapan apa-apa pun untuk tempat tu, dia kata. Tuan tak buat persiapan macam rumah tuan sekarang ni? Tak, dia kata. Tuan, jadi pembantu ni pun dia pergi keluarkan hadiah yang tuan dia bagi tu kan. Dia pun bagi kat tuan dia. Nah, tuan ambil lah hadiah ni. Ya, ambil balik hadiah ni. Tuan dia tanya, kenapa awak bagi kat saya? Dulu kan tuan kata dengan saya, kalau jumpa orang yang bodoh macam saya, bagi hadiah ni dekat dia. Dia kata. Jadi saya tak jumpa orang yang lebih bodoh macam saya daripada tuan, dia kata. Jadi saya bagi balik hadiah ni dekat tuan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni nampak cerdik tapi kita tak tahu kita bodoh. Tak tahu kita bodoh. Itu dah kita dah sebut awal tadi. Benda yang suruh agama itu benda yang mana? Manfaat. Yang tak suruh agama tak ada manfaat untuk manusia, percayalah. Kita carilah apa penyelesaian sekalipun selain pada agama ini, tidak akan ada manfaat untuk kita sama sekali. Ya. Jadi nak jaga nyawa, kemudian jaga akal. Jaga akal kita. Jaga nyawa tadi masuklah merokok tu tuan-tuan. Rokok tu je tinggalkan. Nak jaga nyawa tu tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan tak merokok, mungkin umur panjang 2-3 tahun. Mana tahu kan? Dan merokok pendek pula umur jadi. Ya. Tuan-tuan ni kurang-kurangkan merokok tu. Itu pun sama membahayakan nyawa. Sebab itu Islam haramkan perubatan merokok. Ya. Saya suka juga ada ustaz jawab. Ada ustaz kata, ada orang kata benda tu makruh ustaz. Makruh, okey, makruh, tapi kau tukar, kau pergi beli rokok daun tu, tembakau daun, kau isap rokok. Itu rokok makruh. Yang rokok bensin dan hel tu bukan makruh. Rokok daun tu kita boleh kata makruh. Zaman ulama zaman tu merokok macam tu. Baik. Jaga akal fikiran manusia. Yang ketiga, nak jaga akal fikiran, jangan sampai rosak. Tuan-tuan nak tengok kesan akal rosak, tuan-tuan tengok orang gila. Orang gila tu, itu tunjuk orang tak ada akal. Itu bahayanya bila akal rosak, tengok orang gila. Berak tepi jalan, kecing tepi jalan, baju pun tak pakai, tidur tepi jalan, itu tunjuk, Allah Ta'ala tunjuk akal dah rosak, itulah jadi dia. Sebab itulah Islam syariat datang pelihara akal kita. Untuk pelihara akal. Untuk pelihara akal. Sebab itu siapa yang minum arak, dia rosak akal dia. Bila rosak akal dia, maka dia pun di luar kawalan diri dia, membahayakan manusia lain. Jadi orang yang minum arak ni, tuan-tuan dan puan-puan, wajib dijatuhkan hukuman sebat sebanyak 80 kali rotan. Jadi kita tengok tentang bab rotan, sebat 80 kali. Kemudian jaga keturunan, iaitu dari agama, nyawa, akal, keturunan. Keturunan kita elak daripada zina. Jadi kita akan sebut zina ni ada banyak jenis zina. Sumbang mahram zina. Kemudian berzina dengan binatang ada juga, berzina dengan kanak-kanak, berzina dengan mayat yang dah mati. Nanti kita jumpa hukum-hukum satu persatu, kita akan jumpa kat depan satu persatu nanti. Jadi Allah Ta'ala larang kita daripada berzina sebab nak jaga keturunan, jaga perwalian. Bila berzina dapat anak luar nikah, tak ada wali, tak ada perwalian.
Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila anak kita dah mengandung, sebulan sekalipun, dah sebulan mengandung, cepat-cepat kita kahwinkan dia. Cepat-cepat kita kahwin. Baru sebulan atau baru 3 minggu. Baru 3 minggu. Contohlah kita dapat kesan. Cepat-cepat kahwin. Perut tak ada apa-apa lagi, nampak buncit pun tak ada lagi. Cepat-cepat kita kahwin dia. Maknanya dia sempat mengandung anak itu 6 bulan ke atas lah, boleh dibankan. Boleh dibankan kepada bapa dia tadi, laki yang mengandungkan tadi. Itu ke undang-undang, okey, undang-undang boleh. Tapi daripada segi hukum tidak ada perwalian. Bapa tu tak boleh jadi wali masa angkat nikah, tak boleh. Jangan nikahkan anak kita tu. Sebab dia tak ada perwalian, sebab dia tidak ada nasab. Kalau nikah tak sah pernikahan. Ini yang jadi kes zina besok anak kita tu. Ya? Bolehlah cover malu sikit. Cover malu apa? Cover malu sebab boleh ban kepada kita. Sebab kesan daripada zina ini yang jadi mangsa itu anak-anak besok membesar kan. Kalau tak dibankan kepada bapa ada tapi ban lain. Bapa nama Zulkifli tapi ban Muhammad pula. Bapa engkau ni mana satu? Contoh Abdullah bin Abdullah bin Abdullah. Tapi nama bapa saya Zulkifli. Nanti aib kepada anak-anak. Orang tahu ni anak luar nikah, anak membesar, tekanan daripada dia. Kalau boleh dibankan itu sekurang-kurangnya bolehlah cover sikit-sikit. Tapi apa pun tuan-tuan dan puan-puan, hari angkat nikah tak boleh jadi wali, kena pakai wali hakim. Nikah di KL wali hakim payah sikit sebab kena naik court dapat wali hakim. Kemudian yang menikahkan pula bukan tok imam macam saya sini. Kalau tuan-tuan contoh berurusan dengan saya di setapak ni, saya tak boleh nikahkan sebab saya penolong saja, penolong pendaftar. Yang boleh menikahkan wali hakim ini nama dia pendaftar, bukan penolong pendaftar, maksudnya pegawai tinggi daripada saya. Dia turunlah daripada Jawi itu, pegawai itu datang nikahkan dekat surau ni. Nanti orang tahu, malu sikit. Tapi kalau nak cover lain sikit boleh pergi kat Selangor. Selangor boleh cover lain sikit. Sebab Selangor ni penolong pendaftar pun boleh nikahkan. Macam saya ni boleh nikahkan. Kenapa macam KL ni penolong pendaftar tak boleh nikahkan? Sebab wali hakim ini wali sultan. Wali sultan. Sultan wakilkan. Wakilkan. Baru yang terbaru ni tuan-tuan, berlaku kepada saya sendiri, kira ada saudara belah isteri saya duduk kat Sentul. Anak angkat dia nak berkahwin dengan seorang lelaki Bangladesh. Ya. Jadi makcik dia sudah call dengan saya. Dia tanya, Zul, makcik nak tanya ni, ada anak buah ni seorang ni, dia nak nikah malam ni dekat Wan Semaju. Wan Semaju dekat kedai makan, kedai kopi Wan Semaju. Nikah kat kedai kopi, saya kata. Dia kata, nikah tu lah. Itulah makcik pelik. Dia kata nikah kedai kopi. Tempat kat mana, saya kata. Dia tak bagi tahu. Dia datang ambil malam ni, bawa aja pergi sana. Dia kata. Saya kata kena cek tu siapa juru nikah dia. Tak apalah Zul, tapi makcik nak tanya ni, kalau nikah macam ni sah ke segi hukumnya, undang-undang dunia tu? Tak apalah, hukumnya sah tak? Dia tanya. Saya tanya, siapa wali dia? Dia ni wali hakim ni, dia ni anak luar nikah, anak angkat tu anak luar nikah. Dia ambil anak angkat tapi asal anak luar nikah. Dikatakan anak luar nikah dengan kerabat seorang raja dahulu. Tak tahulah raja mana, kerabat dia raja lah. Mak dia tu terlanjur dengan orang tu. Kemudian mak dia tinggalkan anak tu dekat kawan dia. Kawan dia tu sedemara belah isteri saya tu lah. Mela sampai ke besar. Ya. Wali hakim, saya kata wali hakim tak boleh. Wali hakim nikah pula dekat KL memang tak boleh. Memang tak sah. Memang tak sah, bukan masalah undang-undang dunia. Hukum pun tak sah. Besok kira berzina. Saya pun minta nombor telefon yang orang tu. Saya telefon Jawi pun telefon. Keluarga tu pujuk apa, nak tangkap lah Tok Kadi tu. Tok Kadi tu minta 8,000. Tok Kadi tu dia bekas juru nikah Jawi. Dia ada salinan sijil nikah yang original Jawi punya, dia boleh keluarkan. Dia ada salinan semua. Memang kita ada simpan salinan. Salinan tu kalau dia buat pergi JPN, Bangla tu dapatlah IC. JPN boleh tentu cek. Kalau dia pergi Jawi memang tak lepas lah, tak ada dalam rekod. Tapi kalau pergi JPN tunjuk surat nikah original,
mungkin boleh dapat IC Bangla tu, nak IC je, nak kerakyatan Bangla tu kan, ya. Jadi dia minta 8,000, pojok punya pojok, pangkuasa Jawi pojok dapat. Buat apa? Buat plan nak tangkap, buat plan nak tangkap lah. Pakai baju lawa-lawa semua, lawa-lawa semua pakai baju lawa-lawa. Seorang pangkuasa ikut sekali, jadi macam ahli keluarga lah. Pergi kat Masa Maju, saya tak tahu kat mana malam tu, saya mengajar, saya pun tak follow. Pergi kat Masa Maju tu, dia pun buatlah start dia punya cara dia. Yang makcik saya ni pula, dia ambil gambar tu, semua posisi dia ambil. Orang tu pun dah semacam, dia dah mula ragu lah, macam dia tak kena je makcik ni ambil gambar satu macam. Sebab saya kata dengan dia, saya sudah ambil gambar sekali, dia pun dah cam dah, macam dia tak kena. Dia pun kata, kita tak jadi nikah malam ni lah, kita tangguhkan besok, kita buat dekat Pahang. Dia kata gitu. Gila dia kata begitu, pangkuasa pun sampai satu van serbu tangkap. Malam tu semua tidur kat lokap kat pangkuasa. Perempuan dengan Bangla tu tidur kat lokap. Saya ingat besok tu keluar surat khabar Metro, saya ingat keluar khabar Metro besok, ya. Ini tuan-tuan kena perhati, wali hakim jangan pakai sindiket, memang tak sah, tak sah. Segi hukum pun tak sah. Sebab di KL ini hanya boleh pendaftar je boleh nikahkan, sebab dia hanya diwakilkan oleh sultan kepada pendaftar. Pendaftar tak ada diwakilkan. Orang yang tak diwakilkan sultan, dia tidak boleh nikahkan wali hakim, sebab dia tak ada kuasa daripada sultan, ya. Segi hukumnya tak sah. Orang wali hakim ni hanya boleh dinikahkan oleh sultan. Kalau kita ustaz yang kita pergi Thailand tu lain, dia nikah dengan jurunikah yang memang diwakilkan secara sah. Sebab itu nikah tu sah, ya. Kalau pakai sindiket tak sah juga. Itu bahaya, ya. Tu nak tengok bila kita pakai wali hakim, ya tuan-tuan, jaga keturunan, jaga perwalian. Sebab itu tak dibenarkan zina. Untuk wali itu antaranya jaga perwarisan, supaya anak tu boleh mewarisi harta bapa boleh warisi harta anak kalau berlaku kematian, ya. Ini tuan-tuan dan puan-puan, Islam datang syariat itu untuk jaga keturunan. Hari ini banyak orang berzina. Kenapa berzina? Sebab tak laksanakan hukuman syariat ini, undang-undang syariat ini, undang-undang hudud. Sebab itu zina bermarajalela tuan-tuan dan puan-puan. Ini pun orang tak fikir, orang tak nampak lagi. Dia tak cerdik sebenarnya, dia tak cerdik, dia cari solution lain, takkan jumpa. Allah Ta'ala dah turun daripada langit solution dia, iaitu undang-undang hudud, undang-undang syariat ini. Tapi manusia tak nampak lagi. Yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, menjaga harta benda daripada dicuri, dirompak. Hari ni semua kena curi, semua kena rompak. Kita semua kena curi, kena rompak. Yang atas mencuri, yang bawah pun mencuri. Habis semua. Sebab apa? Sebab apa orang berani mencuri? Sebab tak ada undang-undang syariat, tak ada undang-undang hudud. Tidak ada jaminan perkara ini tidak akan berlaku. Carilah penyelesaian macam mana, takkan jumpa, takkan ada solution. Melainkan kita kembali kepada Allah Ta'ala yang telah sediakan solution dia, ubat dia. Ini dia undang-undang syariat Islam, undang-undang hudud. Barulah orang atas tak mencuri, orang bawah pun tak mencuri. Kalau tidak, berlakulah ketirisan, penipuan dan sebagainya yang akan terus berlaku dan berlaku. Mustahil tuan-tuan dan puan-puan, ini tak dinafikan. Mencuri ni tuan-tuan tak semesti mencuri barang macam ni, kan? Kita tuan-tuan claim benda RM5, claim RM7, mencuri lah tu, kan? Benda yang sepatutnya modalnya 50-60 ribu sampai 200 ribu, mencuri nama dia. Tu masjid saya baru tukar PA system satu masjid 200 ribu. Barangnya kalau tengok tak sampai 30 ribu lagi pasal pudu pun. 3-4 kali on off shot, 3-4 kali on off shot saja tuan-tuan. Berapa kali shot, berapa kali semayang tak berbunyi, corong ke atas, imam pun tak ada suara. 200 ribu punya barang. Kalau orang dah mencuri, inilah kesan dia. Kesan dia beginilah. Dan ini tidak akan ada solution. Benda ini akan terus berlaku dan berlaku kalaulah tidak diusahakan, dijayakan undang-undang syariat, undang-undang hudud. Ini solution dia. Sebab itu Allah Ta'ala tetapkan untuk kita, wajibkan kita jalankan undang-undang hudud ini, sebab nak pelihara 5 ni. Apa dia? Agama, apa lagi? Nyawa, apa lagi? Akal, apa lagi? Keturunan, yang terakhir sekali harta.
Ini yang kita hadapi krisis sekarang. 55 ni kita krisis. Tak ada jalan penyelesaian yang kita jumpa sebenarnya di depan mata kita. Tapi orang yang rasa diri dia cerdik, dia ketepikan undang-undang ini, dan dia fikir ada solution lain untuk diusahakan. Takkan jumpa. Tapi inilah akhir zaman, tuan-tuan. Ini akhir zaman, macam-macam fitnah yang berlaku zaman kita ni, ya. Inilah tuan-tuan, ya. Jadi insya-Allah, jadi nanti kita akan masuk pada perbahasan berkaitan dengan zina. Yang saya sebut dia ada beberapa jenis zina. Kategori zina ni pun ada banyak, ya. Subuh dengan sumbang mahram itu dipanggil incest bahasa Inggeris, banyak agak, dan sebagainya. Kita tengok nanti macam mana jalan penyelesaian dan apa hukuman dia, tuan-tuan, ya. Jadi setakat itulah dapat kita kongsikan pada malam ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita dengan tasbih kifaran satul asri. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.